Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dari bab 3.2. Jadi sebelum ini kita telah mempelajari tentang strategi pertama British dalam perluasan kuasa di negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu strategi manipulasi. Jadi seterusnya kita akan melihat apa strategi kedua. Jadi strategi kedua yang dilakukan oleh British ialah desakan dan paksaan kepada raja-raja Melayu. Apa itu desakan dan paksaan? Kita akan lihat. Okay, yang pertama, desakan British di Selangor. Apa yang terjadi di Selangor? British telah memberikan bantuan ketenteraan kepada Sultan sebelum ini, tetapi British tidak berjaya nak memujuk Sultan Abdul Samad untuk menerima perlindungan British. Jadi ini gambaran bagaimana British telah membantu untuk membedil ataupun menyerang kubu Raja Mahadi di Kuala Selangor. Tetapi British tidak berjaya meluaskan kuasa di Selangor. Dan British terus mencari alasan untuk meletakkan pengaruh di Selangor. Jadi apa alasan yang British cari kemudiannya? Okey. Desakan British di Selangor, British telah menjumpai dua alasan. Alasan yang pertama ialah British telah berkata ada rompakan kapal dagang British. Pada tahun 1873, kapal dagang British dalam pelayaran ke Pulau Pinang telah dirompak berdekatan dengan Kuala Langat. Jadi ini menjadi alasan yang pertama. Alasan yang seterusnya, pada setahun kemudiannya, pada tahun 1874, berlakunya serangan rumah api di mana, iaitu di Tanjung Rakado. Jadi rumah api Tanjung Rakado ini juga dikenali sebagai Tanjung Tuan Negeri Sembilan. Jadi ini juga menjadi alasan yang kedua untuk British campur tangan di Selangor. Jadi peristiwa tersebut telah digunakan oleh British untuk mendesak. British mendesak Sultan Selangor untuk menerima perlindungan daripada pihak British. Dengan alasan apa? Sultan telah gagal mengawal dan mewujudkan keselamatan di perairan Selangor. Jadi ini memberikan alasan untuk British meluaskan kuasa di negeri Selangor. Seterusnya, cara dan paksaan yang sama, British telah menggunakan desakan dan paksaan juga kepada Raja Melayu, di mana pula? Di negeri Pahang. Okey. Di Pahang, kita perlu tahu dulu, di Pahang ada wakil. Sebelum kita pergi ke Pahang, kita fahami dulu maksud wakil British. Apa itu wakil British? Wakil British ini mempunyai kuasa seperti seorang pegawai konsul, iaitu mengurus dan melindungi rakyat British di negara. Ini ibarat kalau sekarang ni ibarat kedutaan. Contoh kita Malaysia, kita ada kedutaan Malaysia di United Kingdom. Tidak maksud duta itu berkuasa di United Kingdom ataupun England, tapi duta ini menjaga hal ehwal rakyat Malaysia di sana. Itulah wakil British. Jadi semasa awalnya, British juga tidak mempunyai ruang untuk melakukan manipulasi dan maksud Pahang. Jika di Perak ada peluang untuk manipulasi, di Negeri Sembilan pun ada peluang untuk manipulasi sebab ada pergaduhan atau perbalahan berlaku. Namun British tidak mempunyai ruang di Pahang. Kerana apa? Kerana Pahang tidak ada berlaku kekacauan. Maksudnya semuanya aman. Tiada apa-apa lakukan kekacauan. Sultan Ahmad juga amat berhati-hati. Sultan Ahmad berhati-hati dengan rundingan bersama pihak British. Tetapi pada tahun 1887, British mendapatkan Sultan Abu Bakar dari Johor untuk memujuk Sultan Pahang hanya menerima seorang wakil British di Pahang. Jadi wakil British ni hanya sebagai pegawai kedutaan untuk jaga rakyat British di Pahang. Jadi British tidak berjaya meluaskan kuasa di negeri Pahang. Selain daripada itu, apa yang terjadi seterusnya? Pada tahun 1888, British mempunyai peluang apabila berlakunya kematian seorang lelaki berbangsa Cina yang bernama Goh Hui yang ditikam di pekarangan istana. Jadi British kata Goh Hui ni seorang rakyat British. Jadi British minta Sultan untuk bertanggungjawab atas kematian rakyat tersebut. Akhirnya British mendapat alasan mengatakan Pahang tidak aman. Hanya sebab apa? Hanya seorang rakyat British meninggal ataupun mati di pekarangan istana. Okey. Jadi Sultan Pahang terpaksalah menerima perlindungan British pada akhirnya. Jadi selain daripada strategi pertama, iaitu manipulasi,
Dan yang kedua, desakan dan paksaan. Strategi ketiga ialah strategi menandatangani perjanjian. Ingat Yang pertama tadi kita ada manipulasi, yang kedua desakan dan paksaan, dan yang terakhir kita akan lihat perjanjian. Jadi perjanjian yang popular iaitu perjanjian Pangko 1874 untuk mengukuhkan lagi kuasa British di Perak. Jadi apa yang berlaku? Andrew Clark iaitu Gubernur Negeri Slade telah memanggil Ketua Kumpulan Gihin dan Haisan untuk menamatkan pergaduhan mereka di Perak. Selain Gihin dan Haisan dari kaum Cina, Andrew Clark juga memanggil pembesar-pembesar Melayu yang bertelagah untuk dipanggil untuk berunding di Pulau Pangko bagi menamatkan perselisihan di Perak. Jadi kalau kita ingat, di Perak ada dua yang berlaku. Yang pertama, pergaduhan antara Puak Gihin dan Haisan. Kedua ialah pergaduhan antara pembesar Melayu. Jadi, siapa yang datang? Kalau pembesar Melayu yang datang adalah Raja Abdullah, Ngah Ibrahim dan Datuk Sago. Siapa yang tak datang? Ingat yang tak datang, Sultan Ismail tak datang. Dan juga Raja Yusof pun tidak menghadiri atau menyertai rundingan tersebut. Jadi hanya 3 pembesar Melayu yang hadir, iaitu Raja Abdullah, Ngah Ibrahim dan Datuk Sago. Jadi apa itu Perjanjian Pangko? Ini syarat Perjanjian Pangko. Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Ini yang pelik sedikit. Padahal sebelum ini, Perak telah mempunyai Sultan iaitu Sultan Ismail. Namun British telah membuat perjanjian sendiri mengatakan mengiktiraf Raja Abdullah sebagai Sultan Perak. Jadi Raja Ismail yang tadi telah jadi Sultan dibenarkan memakai gelaran Sultan Muda, turun pangkat. Dijadikan Sultan Muda dan hanya diberikan sebuah jajahan kecil untuk ditadbir. British pula yang pandai-pandai buat perjanjian. Jadi Sultan terpaksa sebagai balasan bukan free. British tolong ni bukan free, bukan percuma. Sultan terpaksa menerima seorang residen British di Perak. Ini mengukuhkan lagi perluasan kuasa British di Perak. Jadi nasihat Presiden ni mesti diterima dalam semua urusan pentadbiran kecuali 2 perkara saja. Iaitu Presiden menasihati semua perkara kecuali tentang agama Islam dan juga adat Melayu. Jadi ingat, semua perkara dinasihat oleh Presiden British kecuali agama Islam dan juga adat Melayu. Jadi selain pada itu, Ngah Ibrahim juga diakui sebagai orang kaya Menteri Larut dan menerima seorang penolong residen. Ada pula penolong residen. Sebab apa dekat Larut ni? Larut ada biji timah. British hanya pergi tempat yang ada hasil. Yang paling malang ialah British telah berkuasa penuh ke atas pungutan cukai. Ini yang British mahukan. British mahukan duit. Jadi British berkuasa penuh dalam pungutan cukai di Perak. Jadi sebagai info tambahan, boleh lihat Perjanjian Pangko ditandatangani di atas kapal perang British iaitu HMS Pluto. Jadi kita akan lihat perjanjian yang seterusnya. Okey, ini beberapa perjanjian lagi di beberapa buah negeri. Jadi kita akan lihat yang pertama iaitu perjanjian British di Sungai Ujong ataupun Negeri Sembilan. Okey, Datuk di Kelana diiktiraf sebagai pemerintah Sungai Ujong. British mempunyai kuasa macam biasa memungut cukai. British nak duit, jadi ada kuasa memungut cukai. Di Selangor pula apa yang terjadi? British membantu Sultan memerintah negeri setelah berlakunya perjanjian. British hantar J.J. Davidson di Kelang, Frank Swettenham di Kuala Langat untuk membantu pentadbiran Selangor. Dan ingat, tempat-tempat yang dihantar ni mestilah tempat yang ada hasil. Kelang, biji timah, Langat pun. Jadi inilah yang dimahukan oleh British. Manakala di Pahang, akhirnya British menempatkan seorang wakil mempunyai kuasa sebagai pegawai konsul. Okay, British juga bertanggungjawab menjaga keamanan di Pahang. Pahang tidak boleh berbincang dengan kuasa asing luar tanpa kebenaran British. Tapi di Pahang unik sebab hanya pegawai konsul ataupun wakil British sahaja yang ditetapkan. Namun, pada awalnya siapa yang dihantar ialah Hugh Clifford yang dilantik sebagai wakil British selepas perjanjian tahun 1874. Okey, jadi kita lihat sistem residen. Apa itu sistem residen? Sistem residen, seperti cikgu cakap sebelum ni, dia menasihati raja dalam semua hal pentadbiran kecuali apa? Kecuali berkaitan agama Islam dan juga adat Melayu. Ingat, semua perkara dinasihat oleh residen kecuali agama Islam dan juga adat Melayu. Maksudnya residen telah mempunyai kuasa penuh. Jadi kita lihat di Perak ada residen J.W.W. Bush, residen British pertama di Perak.
Sultan Abdullah di Perak. Seterusnya kita lihat di Pahang, Sultan Ahmad, ada J.P. Roger, Residen British pertama di Pahang. Seterusnya di Selangor, Sultan Abdul Samad, Presiden pertama J.G. Davidson. Dan juga di Negeri Sembilan, Tuanku Muhammad yang Tuan Besar, iaitu Residen pertama adalah Martin Lister. Jadi inilah yang menjadi kejayaan pada British menempatkan residen ini, mengukuhkan kuasa British di negeri-negeri Melayu bersekutu. Apa itu, bagaimana pelaksanaan sistem residen? Ini merupakan pemerintahan British secara tidak langsung. Nampak macam British tidak campur tangan, tapi sebenarnya British telah berkuasa di negeri-negeri ini. Jadi pertama, kedudukan Sultan Pembesar dikekalkan, namun walaupun dikekal, namun nasihat British mesti diterima Sultan. Mesti diterima Sultan, dan Sultan tidak lagi boleh membuat undang-undang seperti sebelumnya. Hilang dah kuasa. Sultan dan Pembesar sebenarnya telah kehilangan kuasa dalam pentadbiran yang pertama, dan juga hilang kuasa dalam pungutan cukai. Residenlah yang telah mengambil pentadbiran pada peringkat besar-besaran ataupun di atas, manakala pembesar besar pula telah dilantik oleh pegawai-pegawai British. Jadi pembesar-pembesar pun turut hilang kuasa. Selain pada itu, jabatan-jabatan baru bercorak barat telah digunakan bagi menggantikan sistem tadbiran tradisional. Apa jabatan-jabatan baru yang ada? Kita boleh lihat di sini seperti jabatan cukai. Okey, kita ada jabatan kehakiman. Jabatan kehakiman. Kita ada jabatan polis. Dan satu lagi, di sini tak nampak, iaitu jabatan ukur dan tanah. Jadi ingat, ni ada beberapa jabatan. Jabatan kehakiman, jabatan polis, jabatan ukur dan tanah. Okey, itu saja setakat ini pelajaran kita. Jadi cikgu harap anda semua boleh faham. Teruskan pembelajaran di rumah. Tolong lengkapkan latihan. Cuba ambil masa untuk belajar. Semoga anda berjaya. Stay home, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Maaf dan salah silap.